Bermula esok, para pelanggan telefon bimbit boleh menyekat panggilan daripada nombor antarabangsa bagi mencegah penipuan. Menjelang pertengahan tahun pula, mereka boleh menyekat kiriman SMS dari luar negara. Mereka yang ingin melakukannya boleh merujuk ke syarikat telco masing-masing. Menurut Penguasa Pembangunan Infokom Media IMDA, Singapura menerima 1.6 bilion panggilan antarabangsa setiap tahun. Ini termasuklah panggilan dari sindiket-sindiket penipuan yang kebanyakannya beroperasi dari luar negara. Pada 9 bulan pertama tahun lalu, 25% atau sekitar 300 juta panggilan dari luar negara disekat. Dan dalam satu lagi langkah bagi mencegah penipuan atau scam, pihak berkuasa sedang bekerjasama dengan Google untuk meningkatkan langkah anti perisian hasad bagi telefon Android. The elderly who probably wouldn't be getting any calls from overseas, and it will prevent them from getting scammed. However, it may not be a foolproof solution because this will not prevent these people from contacting you via WhatsApp or WeChat. If you work with a developer such as Google and make sure that the operating system that runs on your phone will automatically detect malware and prevent it from being installed, that's really one of the better ways of doing things. Singapura juga menubuhkan sebuah pasukan bertindak berbilang agensi bagi melindungi infrastruktur digital dan pelbagai khidmatnya. Pasukan bertindak ini menyimak dan menyarankan langkah-langkah melindungi risiko ancaman siber. Ia juga akan mengkaji dan memperkenalkan peraturan baharu jika perlu. Matlamat keseluruhannya adalah menjamin kepercayaan dan keyakinan orang ramai terhadap masa depan digital Singapura, kata Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo. It will certainly have to look at the government's own digital infrastructure and services, but it has to look beyond that because the government also uses major vendors in order to deliver these services. So what are the requirements that the vendors, the service providers, of digital infrastructure, what are the perhaps additional requirements that they need to meet in order to not just be efficient, but also resilient and secure? Those are the things that we're going to have to look at. Saudara, premium COE ditutup lebih rendah bagi semua kategori kecuali motosikal. Dalam bidaan pertama tahun ini, harga COE bagi kategori A dan B menjunam ke paras paling rendah sejak awal 2022. Premium kereta kecil ditutup sekitar $65,000, turun kira-kira $20,000 yang mencatatkan kemerosotan buat kali kedua berturut-turut daripada $88,000 pada minggu pertama Disember dan $85,000 pada bidaan sebelumnya. Premium untuk kereta lebih besar pula mencatat kemerosotan paling besar lebih $24,000 kepada $85,000. Jika dibandingkan dengan bidaan pada minggu pertama Disember pula, ia menjunam sebanyak sekitar $45,000. COE kategori terbuka pula turun sekitar $12,000 atau 10% kepada sekitar $106,300. Harga COE bagi kenderaan komersil dalam kategori C merosot sedikit kepada sekitar $69,400. Sebaliknya, premium motosikal naik sekitar $112 kepada $9,114 dalam bidaan terkini. Para pelajar Sekolah Hospitality Politeknik Republik kini diberi peluang membuat pilihan kerjaya yang lebih baik dalam sektor itu. Program yang diadakan buat julung-julung kalinya ini melibatkan program latihan amali atau internship selama 40 minggu dan bukan 20 minggu. Para pelajar berkenaan akan mendapat pendidikan dan bimbingan kerjaya yang lebih baik. Program latihan amali lebih panjang ini akan memberi pelajar tahun akhir peluang mencuba beberapa jenis peranan pekerjaan dalam sesebuah syarikat. Mereka juga akan menghadiri bengkel pembangunan kepimpinan. Pada tahun kedua, mereka akan mendapat mentor dan boleh bekerja sambilan pada hujung minggu atau sepenuh masa ketika cuti sekolah. Ia dijangka dirintis 100 pelajar dan 16 rakan kongsi industri.
Saya rasa bahawa Talent Advancement Program ini boleh memberi saya peluang untuk belajar dengan lebih dalam tentang industri yang saya suka. Dan dalam 1 tahun, saya akan ada banyak masa dan untuk belajar dengan orang yang lebih berpengalaman di dalam industri tersebut. Dan saya juga boleh rasa lebih yakin pada masa hadapan. This would mean that I have more exposure and I know what it is that I can do or cannot do, my main strengths and my main weaknesses. So this will give me a better understanding of what it is that I want to do in the future. Presiden Tharman Shanmugaratnam secara rasmi menggalas tugas selaku Chancellor ke-11 Universiti Nasional Singapura NUS. Ini memberi beliau kuasa untuk menganugerahkan ijazah serta memimpin convocation tahunan NUS. Semasa majlis pelantikan beliau siang tadi, Encik Tharman bertemu wakil-wakil dari NUS dan diberikan cenderahati berbentuk singa berwarna oranye iaitu lambang keberanian dan kewibawaan. Presiden NUS Profesor Tan Eng Chai berkata, komitmen Presiden Tharman dalam membina masyarakat Singapura yang inklusif dan bersepadu juga dikongsi universiti tersebut. Profesor Tan menambah, pihak NUS kini memperkenalkan kurikulum baharu mengenai kesukarelawanan. Ini akan membantu melatih sekitar 4,000 mahasiswa setiap tahun bagi kerja-kerja kemasyarakatan. Sebilangan doktor berkongsi bahawa gelombang terbaharu COVID-19 di Singapura sudah sampai ke muncaknya. Ini walaupun klinik-klinik masih mengendalikan jumlah pesakit yang ramai daripada biasa. Namun demikian, mereka menyatakan bahawa jumlah kes sudah kembali stabil, merosot 20% berbanding jumlah kemuncak pada Disember. 57 klinik milik Healthway Medical merawat antara 50 hingga 60 pesakit setiap hari yang mengalami jangkitan pernafasan. Kebanyakannya dikaitkan dengan COVID-19 dan selesema. Walaupun masih 10% lebih tinggi daripada biasa, ia merosot sedikit dibandingkan tempoh sekitar Krismas lalu. One Care Medical juga melihat jumlah kes semakin stabil di 38 klinik kendaliannya. Jumlah kes dijangka tidak melonjak dalam masa terdekat ini, namun pihaknya akan terus memantau terutama menjelang perayaan Tahun Baharu Cina. Oleh itu, rangkaian klinik UniHealth berusaha meningkatkan sumbernya. Walaupun minggu ini kes COVID-19 merosot sehingga 20% di klinik-kliniknya, ia kekal berwaspada. UniHealth menempah ubat-ubatan tambahan sehingga 30% daripada biasa jika pihaknya mengesan terdapat lonjakan kes. So, for the medication-wise, we tend to be a bit more over-prepared. So, we tend to stock in more prior the expectation of this peak. Same as the manpower. The thing is, if we notice that there's increased cases and caseload, we might deploy more manpower in our clinic itself to basically ease off the waiting time for the patients. Keputusan peperiksaan GCEO akan dikeluarkan Khamis depan 11 Januari. Para pelajar boleh mendapatkan keputusan dari sekolah menengah masing-masing mulai jam 2 petang. Kementerian Pendidikan dan Lembaga Peperiksaan dan Penilaian Singapura menambah, pelajar yang kurang sihat atau tidak dapat mengambil keputusan secara pribadi boleh melantik seorang wakil. Sementara calon privet boleh menggunakan akaun SingPass mereka untuk mendapatkan keputusan masing-masing melalui portal SEAB mulai 2.45 petang. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyampaikan ucap takziah kepada keluarga-keluarga di Jepun yang kehilangan orang-orang disayangi akibat gempa bumi kuat di negara itu pada Isnin lalu. Dalam surat beliau kepada Perdana Menteri Fumio Kishida, PM Lee berkata beliau berasa amat sedih atas kematian dan kemusnahan yang disebabkan gempa tersebut. Beliau juga berharap mereka yang cedera dapat sembuh dan menawarkan sokongan Singapura kepada usaha membantu para mangsa. Para peniaga di estet-estet kejiranan berharap pendapatan mereka akan naik sekitar 50% ekoran pengagihan terbaharu baucar CDC. Mentelah lagi, musim Tahun Baharu Cina akan muncul tidak lama lagi.
Gerai makanan Turki yang menjual pelbagai sajian seperti baklava dan kebab ini seperti mendapat durian runtuh sejak beberapa bulan lalu. Semua ini ekoran pinangan baucer CDC tahun lalu. Last month I saw something very interesting happen because the vouchers were about to expire. If they had like $15, $16, they will buy 2 items or sometimes even 3 items because they just wanted to clear their vouchers. Hasilnya, pendapatan kedai ini bertambah 10%. Menurut Encik Singh, ini dapat menampung kos bahan mentah buat 1,5 minggu. Kedai seperti Mr. Biget ini pula menawarkan diskaun buat pelanggan yang ingin membayar menggunakan baucer tersebut. Menurutnya, ini dijangka meningkatkan penjualan sebanyak 50%, terutama sekali dalam musim Tahun Baru Cina ini. Namun, sedang ramai peniaga meraih faedahnya, ada yang tidak dapat menyahut manfaatnya. Some of them, their age is slightly older and they are not tech savvy. At the same time, they are not conversant with English language, and all these things. Like those in the white market selling fishes, selling meat, they find that it's a bit difficult for them to take their handphone, to scan the customer's digital copy. Bagaimanapun, usaha sedang dijalankan untuk memastikan bahawa peniaga sebegini tidak ketinggalan. We're going to make it easier for them. We're going to send out more of our CDC ambassadors. We also have quite a lot of digital ambassadors to help them. And to make it easy also, they could just approach anyone, including even their own hawker association, chair committees and so forth.